Penantian hampir 40 tahun bakal berakhir. 292 peneroka Felda Jengka 24, wilayah Jengka di Jerantut, Pahang, dijadual menerima geran hak milik tanah masing-masing 19 Januari ini. Ketua Peneroka Felda Jengka 24, Razak Daud berkata, warga peneroka begitu teruja untuk menerima geran yang akan disampaikan sendiri oleh Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail setelah menjadi peneroka sejak tahun 1985 dan 1986. Pihak penduduk di sini beramai-ramai, bergotong royong dan memang begitu semangat. Dan mereka merasakan begitu teruja menunggu pada 19 hari bulan. Yang mana Felda Jengka 24 ini merupakan wilayah rancangan yang terakhir menerima geran di wilayah Jengka di 37 buah rancangan, ya. Dan terima kasih banyak-banyaklah diucapkan kepada Yang Berhormat Menteri Besar kerana sudi datang dapat memberikan geran yang telah lama hampir 40 tahun menunggu, ya. Kebanyakan kawan-kawan pun ada yang ramai yang dah tak ada. Jadi dah tinggal pewaris, kan. Jadi kita minta sangatlah program kita ni berjalan lancar. Dah hampir 40 tahun kami menunggu untuk dapat geran. Jadi perasaan? Perasaan kami sangat gembira lah. Kami telah menjalankan gotong royong ni untuk menceriakan kawasan kampung. InsyaAllah pada 19 hari ini adalah penantian terakhir bagi kami. Pada majlis itu nanti, 154 peneroka Felkra Bukit Nikmat 1 dan Felkra Bukit Nikmat 2 akan turut menerima geran hak milik tanah masing-masing. Fama merancangkan lagi program khidmat pemasaran ladang kontrak KPLK bagi mengekang penglibatan orang tengah. Seterusnya mengawal harga sayur-sayuran dan buah-buahan. Timbalan Ketua Pengarah Operasi Fama Abdul Rahman Mahmud berkata 1,000 peserta baru disasar berdaftar dengan Fama setiap tahun. Sehingga kini 3,232 telah menyertai KPLK di seluruh negara. Peserta KPLK bertindak sebagai pengeluar dan akan memasarkan terus produk masing-masing menerusi agensi dan kepada peniaga. Menerusi KPLK juga, data dapat dikumpul dan hasil pengeluaran dapat diusahakan dengan lebih sistematik. Lebih 1,000 penduduk kampung Serian di Gua Musang, Kelantan terpaksa bergadai nyawa apabila perlu melalui jalan runtuh dan berlubang setiap hari. Musim monsun timur laut sejak awal November lalu menyebabkan laluan itu semakin kritikal. Menurut penduduk, mereka terpaksa mengambil inisiatif sendiri menimbus permukaan jalan yang berlubang dengan tanah. Ia susulan kelewatan pihak bertanggungjawab menyelenggara jalan sepanjang 6 km itu. 2-3 orang pergi gotong royong tamu pasir. Boleh lalu. Maka tidak, orang sini kalau mati boleh nak tubik, tak boleh. Nak pergi hospital pun tak boleh. Sebab tu jalan utama. Sebab jalan belakang ni tak boleh lalu. Kereta setakat motor tu boleh lah. Motor nak pakai orang motor. Motor nak pergi kebu boleh lah motor ni. Nak pergi bandar musim ke pun kita kena dengan kereta. Sebab kita penting benar lah jalan ni. Baik pulih semula jalan biar jadi supaya kampung-kampung lain boleh guna molek untuk keperluan harian atau anak sekolah ke apa, kerja kampung. Lepas tu contoh musim-musim kadang-kadang musim raya anak-anak perantau pun untuk berapa nak balik mana jalan ni sebab teruk dengan keadaan jalan. Saya harap pada pihak berwajib tu patut segeralah benda ni sebab orang kampung di Serian ni sebab penduduk dia ramai. Susah. Mata jalan hok gotoh tu saya akak dalam boleh ni tak silap saya daripada jabatan dengan kesedar saya akak dah jabatan tu tapi tak tahu berapa lagi betul selit dia. Tapi saya harap lepas pada ni semua pihak-pihak berwajib patut turun padalah tengok tempat kampung Serian ni sebab masalah banyak di kampung ni. Jabatan Kebajikan Masyarakat menyediakan khidmat sokongan psikologi kepada lebih 45,892 penduduk terkesan banjir di Kelantan. Selain menguruskan pusat pemindahan, pakaian, makanan dan keperluan asas, JKM juga menawarkan perkhidmatan intervensi krisis dan sokongan psikologi IKSP.
Pengarah JKM Kelantan, Syed Sidok berkata IKSP dikelolakan Pegawai Psikologi dan Bahagian Psikologi dan Kaunseling JKM. Antara perkhidmatan melalui IKSP, kaunseling krisis, pertolongan cemas, psikologi PFA dan intervensi krisis atau jangka pendek. Turut disediakan sesi kelompok sokongan, aktiviti psikopendidikan, psikoterapi dan taklimat petugas bencana. Seorang lelaki diremat 4 hari bagi membantu siasatan kes kejadian melanggar seorang anggota polis ketika cuba mengelak sekatan jalan raya SJR di Bandar Cukai Kemaman petang semalam. Perintah reman itu juga dikeluarkan Magistrate Sharifah Amidah Sasha Amir Sharifuddin mengikut Seksyen 42/1 Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987. Ketua Polis Daerah Kemaman, Superintendent Hanyan Ramlan berkata pada kejadian petang semalam, seorang anggota polis cedera selepas dilanggar suspek yang menunggang motosikal. Suspek dipercayai menunggang motosikal dalam keadaan laju, melanggar anggota polis yang cuba menahannya untuk diperiksa dan menyebabkan tangan mangsa mengalami kecederaan. Bagaimanapun, 5 lagi anggota polis lain yang berada di lokasi itu berjaya menahan suspek. Pemeriksaan awal mendapati motosikal ditunggang suspek telah tamat tempoh cukai jalan dan turut dibuat pengubahsuaian yang menyalahi spesifikasi dibenarkan.